Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabdin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi isu lagi daripada satu tarikat yang dahulunya diharamkan di negeri Selangor dan hampir keseluruhan negeri-negeri di Tanah Melayu kita ni, diharamkan tarikat berkenaan Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani. Tapi kemudian tahun 2009 diharamkan, dan mereka memberikan sebab-sebab diharamkan. Saya duduk di Selangor dan warta ataupun kenyataan pengharaman Naqsyabandi ni ada dekat semua masjid-masjid negeri Selangor. Saya tak pasti ke semua secara keseluruhan, tetapi masjid-masjid besar memang ada. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh pun ada kenyataan itu yang mengatakan bahawa Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani ini bertentangan dengan, termasuk dalam ajaran sesat, salah satu daripada ajaran sesat, dan mereka ini menggunakan hadis palsu, macam-macam lagi lah. Wahdatul wujud pun wujud di dalam tarikat berkenaan. Tapi pelik, 8 hari bulan keluar satu kenyataan. Demikian juga keluar kenyataan daripada MKI, keluar pula daripada kenyataan negeri Selangor, macam-macam lah, yang menyatakan bahawa tarikat berkenaan sudah tak sesat dah. Dia kata dibenarkan untuk diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah. Saya dah confused. Saya sendiri seorang yang duduk di sini, bayar zakat dekat sini. Saya bayar zakat dekat negeri Selangor. Demikian juga duduk di sini daripada tahun 2013. 2013. 2013 saya duduk di negeri Selangor. Plat nombor kereta saya pun Selangor. Saya memang duduk di Selangor. Kalau orang tanya duduk mana, saya kata duduk negeri Selangor. Saya mendapat tauliah pun daripada negeri Selangor. Jadi saya confused. Saya sendiri confused. Saya tak cerita orang lain. Saya sendiri confused. Kenapa kenyataan yang lama sebut lain, kemudian yang sekarang dibenarkan pula? Saya okey kalau awak benarkan, kemudian awak berikan penjelasan, sebab saya cukup faham berkaitan tentang fatwa. Satu-satu fatwa sebelum dia dikeluarkan, dia akan dilakukan pelbagai perbincangan dan juga pelbagai penilaian. Dia akan panggil geng-geng Naqsyabandiyah Aliyah ni, dia pergi tengok satu-satu, kemudian baru dia akan bagi tuntas. Bahkan setahu saya, saya minta maaf kalau salah, tapi setahu saya, untuk pengharaman ataupun tidak dibenarkan ataupun kesesatan, fatwa kesesatan Naqsyabandiyah Aliyah Haqqani ini telah diwartakan pun. Sampai tahap diwartakan, sebab tak semua fatwa yang diwartakan. Tetapi yang ni diwartakan. Tiba-tiba keluar satu kenyataan yang cukup berbeza. Adakah tarikat berkenaan sekarang dah tak ada wahdatul wujud? Adakah tarikat berkenaan sekarang tidak lagi mengatakan bahawa Syekh Hisham Kabbani itu dilantik oleh Rasulullah? Adakah tarikat itu sekarang tidak lagi mengatakan yaqadah? Sebab itulah antara sifat-sifat yang menyebabkan tarikat berkenaan diharamkan dari diamalkan di negeri Selangor sebelum ni. Dia anggap sebagai sesat sebelum ni. Termasuk dalam kategori ajaran-ajaran sesat yang telah diwartakan di negeri Selangor. Kita tahu negeri Selangor banyak ajaran sesat yang memang satu usaha yang cukup berat ataupun cukup besar yang patut dilakukan, dan memang mereka lakukan untuk membendung ajaran-ajaran sesat di negeri Selangor. Sebab ini adalah negeri yang dijadikan tumpuan ramai orang daripada Indonesia apa semua, buat tarikat macam-macam kat sini. Dia orang buat ajaran sesat yang banyak dekat sini.
Tiba-tiba dikeluarkan fatwa berkenaan tahun 2009 yang menyatakan kesesatan tarikat Syekh Hisham Nazim Al-Qabbani ini, dan diberikan sebab-sebab kesesatan berkenaan. Tiba-tiba dibenarkan hari ini tanpa dia menolak sebab-sebab tu. Ataupun dia nak pergi kata apa, dia tolong bagi penjelasan sikit lah. Tolong bagi penjelasan sikit. Adakah penilaian yang dibuat hari itu, penilai itu tersilap? Kalau tersilap sampai tahap diwartakan ni, maksudnya bahagian semakan hari itu, satu, mungkin dia tak dapat gambaran yang betul. Yang kedua, kemungkinan kajian dan semakan yang dilakukan sebelum ini boleh dipertikaikan. Maka fatwa-fatwa daripada tahun sebelum-sebelum itu boleh dipertikaikan. Itu menunjukkan fatwa kita tidak firm. Melainkan dia bagi sebab. Dia kata ada perubahan yang berlaku pada tarikat berkenaan sehingga akhirnya ia dibenarkan semula. Yang tu tak ada masalah. Saya okey lah. Bahkan saya nak tahu adakah tarikat ini sudah tidak lagi mereka menyatakan bahawa Syekh Nazim Qabbani itu menyatakan bahawa ia dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tahu. Adakah benar mereka tidak lagi menggunakan hadis palsu di dalam tarikat mereka? Adakah benar mereka tidak lagi beryaqadhah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang tu. Sebab kenyataan itu menyebabkan dia diharamkan. Nanti mai puak-puak Arqam, puak-puak Syiah memang dah buat kerja tu lah. Geng-geng ni pun akan ambil kesempatan terhadap apa yang berlaku ni. Jadi fatwa saya bimbang. Sebab saya orang negeri Selangor. Saya duduk negeri sini. Saya duduk di negeri Selangor. Cari makan, rezeki, semua di negeri Selangor. Saya bimbang kalau perkara seperti ini berterusan akan menyebabkan orang mempertikaikan credibility fatwa itu sendiri. Sebab kita tahu, saya ambil tauliah negeri Selangor, saya tahu sangat-sangat satu benda yang cukup kritikal ketika kita nak memberikan satu-satu fatwa, sangat kritikal. Ia perlu menjalani proses yang cukup panjang. Tetapi kalau begini fatwa yang dikeluarkan, kalau begini kenyataan fatwa yang dikeluarkan, masyarakat akan keliru. Masyarakat akan menganggap bahawa agama ini tidak firm. Demikian juga kita ni, sikap kita ni buat kajian tak habis. Kesianlah masyarakat dalam bab ni. Ni, kalau ikut warta kerajaan negeri Selangor tu, kalau ikut iklan-iklan di negeri Selangor tu, banyak. Nombor dia daripada nombor 1 tu sampai banyak sangat lah. Tapi tiba-tiba hari ni yang kita duk tengok daripada tahun 2009 sampai sekarang ni, lain dah. Adakah ayah PIN pun nanti akan dihalalkan? Mungkin tak, saya pasti tak. Tapi saya risau satu benda. Adakah Al-Arqam nanti akan dihalalkan semula? Akan disebut, dibenarkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang ada di dalam Al-Arqam itu selagi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Macam tu. Allah ya salam. Saya doakan moga-moga ada penjelasan. Saya ingat ada kenyataan yang saya baca dekat Facebook, Dr. Razaimi keluarkan kenyataan bahawa Ustaz Salman Ali sudah bersedia untuk berdebat isu ini dengan Dr. Aiman Al-Kiti, Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor. Saya harap ia berlaku. Bukan tujuan kita nak bergaduh apa tak. Saya nak dapatkan kebenaran. Saya nak tahu apa sebenar yang berlaku. Sebab Ahli Majlis Fatwa dia dapat bagi tahu apa yang berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku di dalam isu ini. Adakah saya nak tahu paling jelas sekali adalah
adakah fatwa sebelum ini salah dan sebab apa dia salah? Yang tu je saya nak tahu. Sebab apa dia salah, itu sahaja. Saya tak nak tahu yang lain. Saya nak tahu yang tu saja. Sebab apa dia salah dan kenapa hari ini dibenarkan semula. Itu sahaja. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebenaran. Allah Ta'ala berikan kita jelas tentang isu-isu kebenaran. Kita jangan duk pergi hentam orang lah. Demikian juga majlis fatwa. Saya tahu majlis fatwa, anggota-anggota majlis fatwa ni, saya tahu mereka ini bukannya orang yang nak main-main dengan agama. Tapi saya sangat berharap mereka memberikan penjelasan terhadap hal-hal seperti ini, kerana ia akan memberikan kekeliruan jika tidak diberikan penjelasan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala redha apa yang kita lakukan. Saya ada susun satu buku daripada buku Talbis Iblis juga, iaitu Agamawan dalam Kawalan Iblis. Kita bimbang kita ada agamawan dalam kawalan iblis. Maka anda boleh dapatkan buku ini dekat description, dekat Shopee pun ada, dekat Lazada pun ada. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.